Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak Islami pemacu generasi madani. Akhlak, apa yang kita faham tentang akhlak? Akhlak dari segi bahasa ialah tingkah laku, kelakuan dan tabiat. Manakala menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah satu sifat semula jadi yang ada dalam diri manusia tanpa perlu berfikir panjang untuk melakukan sesuatu perkara. Apabila sebut tentang akhlak, teringat saya akan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berdasarkan tema Jil Madani, akhlak Islami pemacu generasi madani. Saya Nur Munirah Syahidah binti Muhammad Suki dari Kolej Profesional Mara Air Molek memetik satu potong ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan lagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Muslimin dan muslimat, ayat ini jelas memberitahu kita tentang penegasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang terhadap larangan bersikap sombong. Angkuh dan sombong merupakan satu sifat yang dapat merosakkan nilai akhlak dalam diri kita. Hal ini jelas apabila Nabi SAW bersabda di dalam riwayat yang lain, tidak masuk syurga seseorang itu jika di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat, akhlak melambangkan ketakwaan kita kepada Allah. Oleh itu, menjadi kewajipan bagi kita untuk mempertingkatkan nilai-nilai akhlak dalam diri seseorang manusia. Ingat tak kisah Raja Namrud yang angkuh dan sombong dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Maksudnya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya kerana Allah telah memberikannya kerajaan? Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka ia berkata, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah telah menerbitkan matahari dari sebelah timur, maka terbitkanlah ia dari sebelah barat. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ahli tafsir telah mentafsirkan lelaki yang berdebat dengan Ibrahim itu ialah Namrud, iaitu seorang raja yang dikenali kerana memiliki harta yang banyak, cadangan makanan yang melimpah ruah, bala tentera yang sangat ramai serta istana yang megah. Akibat daripada sikap sombong Raja Namrud ini, Allah telah mengazabnya dengan menghantar seekor nyamuk yang dipercayai telah menyiksa kehidupannya selama 400 tahun. Apa yang dapat saya simpulkan daripada kisah Namrud dengan generasi zaman kini? Media sosial dijadikan tempat untuk mempamerkan kesombongan dan keangkuhan dengan memaki dan memfitnah tanpa memikirkan akibat dan kesan daripada perbuatan tersebut. Janganlah kita menjadi manusia yang apabila Allah uji dengan kekayaan terus lupa diri, menjadi angkuh dan sombong. Allah uji kita dengan kepandaian akal, terus menjadi bongkak, tidak mahu berkongsi ilmu. Allah uji kita dengan kecantikan, terus memandang hina pada rupa paras orang lain. Hadirin dan hadirat, sebagai generasi muda, generasi akhir zaman, marilah kita sama-sama mempertingkatkan akhlak dan mengaplikasikan akhlak Islami dalam kehidupan seharian untuk menjadi pemacu generasi madani. Dalam satu hadis, Rasulullah pernah ditanya, apakah punca yang menyebabkan orang ramai masuk syurga? Lalu baginda menjawab, mereka yang bertakwa dan berakhlak mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin dan hadirat sekalian, jadikanlah dunia ini sebagai jambatan ke syurga, bukan titian ke neraka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.